Jumlah ekspor meningkat 7.4% pada September 2023 berbanding Ogos 2023. Menurut siaran media Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Keuangan dan Ekonomi, peningkatan disebabkan oleh peningkatan bahan api galian, terutama peningkatan jumlah ekspor minyak mentah dan produk-produk petrokimia. Walau bagaimanapun, jumlah perdagangan mencatatkan penurunan 4% pada September 2023 berbanding Ogos 2023. Penurunan disebabkan oleh penurunan jumlah import sebanyak 19.1%. 5 komoditi import utama pada September 2023 adalah bahan api galian, diikuti jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barangan keluaran kilang dan bahan kimia. Pasaran ekspor utama pada September adalah Australia, diikuti Singapura dan Republik Rakyat China, dengan komoditi ekspor terbesar adalah bahan api galian dan bahan kimia, manakala sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Malaysia, Emiria Arab Bersatu dan Kazakhstan dengan bahan api galian sebagai komoditi import terbesar. Laporan Perangkaan Perdagangan Barangan Antarabangsa bagi bulan September 2023 boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD akan kekal mampan ke arah menyokong wawasan Brunei 2035 selain memperkasakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana, membuat pelaburan dan memacu impak sosial yang positif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi BIBD berkata demikian selepas BIBD menerima anugerah Bank of the Year Brunei 2023 oleh The Banker. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah seterusnya berkata, penganugerahan itu membawa tanggungjawab besar dalam memberikan perkhidmatan perbankan Islam yang luar biasa dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di negara ini. Anugerah diterima oleh Awang Junaidi bin Haji Masri, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Expo Mobiliti Pintar Brunei 2023 memberi peluang kepada orang ramai untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai teknologi-teknologi baharu. Diadakan bersempena Pesta Disember Brunei, Expo dianjurkan oleh Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR. Sementara itu, pelbagai perkhidmatan turut ditawarkan semasa Expo Mobiliti Pintar Brunei 2023 oleh beberapa buah syarikat tempatan, antaranya pameran e-book Highway Code dan kaji selidik pengangkutan bas awam yang dilancarkan di petak pameran Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR. E-book Highway Code dihasrat sebagai panduan pemandu atau pengguna jalan raya memahami aspek-aspek keselamatan. Kaji selidik pengangkutan bas awam pula adalah usaha ke arah mewujudkan sistem kesaling hubungan yang cekap dan mudah diakses. Pengunjung yang datang kemari bertanyakan sejarah kami, so we will explain thoroughly lah, briefly mengenai kod jalan raya, buku kod jalan raya yang terbaru ni, edisi 2023. So we will explain more lah to the pengunjung-pengunjung yang datang. Hasil daripada kaji selidik ini akan dapat membantu pengumpul dasar serta pengendali bas awam untuk menambah baik perkhidmatan awam dan terutama sekali pengangkutan bas. Juga dipamerkan inisiatif-inisiatif MKKJR dalam meningkatkan keselamatan para pengguna jalan raya ke arah mencapai visi sifar kemalangan jalan raya maut. Kami sentiasa mengambil berat dengan pembaikan kepada jalan raya di negara Brunei Darussalam. Pelbagai produk teknologi turut dipamerkan sepanjang Mobiliti Pintar Brunei 2023 yang dapat memberikan pengalaman berbeza kepada para pengguna. Kami akan mengenalkan pengunjung-pengunjung boleh register juga
InsyaAllah nanti kerang tahun depan kami akan memanggil segrup pengguna tu untuk kami memberikan itu tu alfakat juga. KBR ni is untuk adding to virtual reality punya game. Ia boleh bagi vibration, movement, 360 movement. Mereka boleh mencuba KBR ni merasa apa rasanya main VR more immersive. Selain perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat tempatan, beberapa projek turut diketengahkan oleh mahasiswa Universiti Brunei Darussalam. Odometry is more about localization, di mana kereta tu berada lah tanpa menggunakan GPS. Harapan probably this technology boleh dipakai lah on all of the cars di Brunei macam tu. Actually, I'm trying to build a robot that can navigate in a crowded space. So I want to build a robot that can safely move from point A to point B without colliding with human beings. Bagi memberi peluang kepada para peniaga kecil di negara ini mempromosikan produk dan servis masing-masing, Starbucks Event Management menganjurkan Year-End Celebration YEC 2023 bersempena Pesta Disember Brunei tahun ini. Acara turut disokong oleh Brunei Tourism dan pengurusan Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ini diadakan di Open Plaza, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah sehingga 31 Disember pukul 3 petang hingga 10 malam. Lebih 30 pengusaha dari dalam dan luar negara menyertai YEC yang menawarkan pelbagai produk tempatan dan luar negara serta aktiviti menarik. Dalam meningkatkan peralihan negara kepada masa depan yang bersih dan hijau serta meningkatkan penggunaan kenderaan elektrik EV di negara ini, Syarikat Pemasaran Minyak Brunei Sendirian Berhad BSM menjalin kerjasama dengan KAF Auto Sendirian Berhad. Kerjasama antara Shell Recharge dan BMW ini menawarkan sokongan komprehensif kepada para pemilik EV dalam memenuhi keperluan pengecasan sementara melalui pengalaman One Stop Shop. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Aspar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengerusi bersama Electric Vehicle Joint Task Force. Penanaman padi menggunakan variti padi berhasil tinggi merupakan strategi utama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam meningkatkan pengeluaran padi negara. Ke arah itu, projek kajian kesesuaian variti padi bagi kawasan ladang yang tidak mempunyai sistem pengairan dilancarkan di kawasan kemajuan pertanian KKP Likiun daerah Temburong. Ia dilaksanakan antara Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dengan Pusat Pendidikan Beras Hybrid Hunan Republik Rakyat China. Antara fokus utamanya untuk membantu melaksanakan dan memperkukuhkan program pembiakan padi dan industri biji benih padi di negara ini. Berminat sejak kecil lagi dalam bidang pertanian mendorong Awang Haji Ismail bin Haji Zainal Abidin untuk mengusahakan syarikatnya sendiri bernama Syarikat MZA, beroperasi sejak tahun 1997 di kawasan kemajuan pertanian KKP Lumabas dengan keluasan tanah 1.8 hektar di kawasan lot 14 dan tambahan keluasan 5 hektar di lot B. Beliau menanam tanaman jenis sayur buah seperti cili dan timun dan jenis umbisi antaranya ubi kayu putih dan mentega serta ubi manis. Hasil tanaman dihantar ke pasar raya seperti Huaho, Pasar Tani Sengkurong, Tamu Kianggeh dan individu yang membuat keropok dan kuih. Setakat ini syarikat berkenaan mempunyai seorang pekerja tempatan dan seorang pekerja asing.
Cabaran itu tentunya ada. Sudah tentunya setiap usaha dan pekerjaan pasti ada cabaran dan ujian. Ujian itu seperti banjir dan kekurangan baja. Yang diperlukan adalah dua faktor inilah penyumbang kepada kemerosotan hasil. Walau bagaimanapun tanpa wujudnya cabaran dan ujian, kita tidak akan ada pelajaran dan pengalaman. Saya sangat berharap kepada penduduk warga Brunei, orang-orang petani Brunei untuk bantu sokong peladang-peladang kita ini sendiri dengan membeli hasil produk tempatan. Boleh juga membeli terus ke ladang. Hasil ladang bagi 3 tahun kebelakangan menghasilkan purata 53 ke 56 metrik ton. Atas sebab tersebut, syarikat berkenaan bercita-cita untuk mengeksport hasil tanaman dan ubi manis ke negara luar seperti Taiwan. Di atas tanah sewa ini, saya telah menanam 1,000 pohon lada besar dan juga sayur-sayuran seperti timun, pria, kacang panjang, sawi dan kangkung. Di sinilah dorongan dan semangat dalam bidang pertanian bertambah. Misalnya hasil lada saja mencecah 12,000 sebulan, di mana keuntungan bersih setelah tolak kos operasi mencecah Rp8.000. Nasihat saya pada belia-belia dan anak-anak muda kita supaya menceburi bidang pertanian karena pendapatannya ini insya Allah boleh mengalahkan pendapatan makan gaji. Sifir kejayaan itu adalah mempunyai minat, rajin, dan jangan putus asa.